Bertemu kembali, kategori Perintah Kawalan Pergerakan PKP sempena perayaan Aidilfitri akan diumumkan pada Selasa. Jika tahun lepas kerajaan memberi kelonggaran untuk aktiviti kunjung-mengunjung pada musim perayaan, ia bagaimanapun terhad kepada hari raya pertama saja. Antara SOP lain termasuk tiada solat sunat Aidilfitri berjemaah di masjid. Apa pula yang dapat kita jangkakan bagi SOP raya tahun ini? Untuk mengulas lanjut, kita bersama pakar kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya, Dr. Malina Osman di talian ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, pertama sekali, apakah antara SOP yang dapat kita jangkakan bagi Aidilfitri tahun ini? Adakah beberapa sekatan seperti tahun lepas patut dilakukan juga? Saya berpendapat pada musim Lebaran kali ini tidak banyak berubah ya SOP seperti mana yang telah kita laksanakan pada tahun lepas. Tapi berdasarkan data yang telah kita lihat ya sepanjang tempoh lebih setahun kita menghadapi wabak ni, wabak ataupun kluster baru tercetus setiap kali ada aktiviti membuka pelitup muka ya. Maksudnya bila ada majlis keramaian, makan minum dan sebagainya. Jadi saya berharap ya di samping juga SOP Hari Raya itu akan dimaklumkan, aktiviti-aktiviti yang melibatkan makan minum, keramaian, majlis keramaian dapat dihentikan serta-merta bagi membolehkan kes dapat diturunkan. Dan dalam masa yang sama kita lihat bahawa aktiviti yang mengekalkan pelitup muka ya seperti solat berjemaah di masjid, ya, aktiviti membeli belah dan aktiviti ekonomi yang mana kekal seseorang itu makan emas tidak banyak ataupun hampir tidak ada kes yang dilaporkan. Jadi pada pandangan saya untuk musim hari raya ini di samping SOP yang mungkin akan dikenakan lebih ketat, tapi solat berjemaah di masjid itu pada pandangan saya masih boleh dilaksanakan. Dan Prof, dengan kes yang semakin meningkat setiap hari, antara SOP utama yang dapat kita jangkakan adalah tiada rentas negeri. Bagaimana pula dengan aktiviti kunjung-mengunjung? Adakah ia masih lagi boleh dilakukan ataupun bagaimana? Saya berpendapat sekiranya kita dapat mengekalkan SOP, jaga jarak dan juga memberikan tumpuan kepada kemungkinan ya berlaku transmisi itu, maksudnya dari segi keluasan rumah ataupun keluasan tempat ya yang menempatkan tetamu yang datang, ia masih lagi boleh dibenarkan. Tapi saya lebih cenderung kepada sekiranya boleh kita menghadkan jumlah tetamu yang akan datang dan kita boleh memilih keadaan tersebut. Bagaimanapun untuk mereka yang mungkin sudah menerima vaksin, keadaan tu mungkin boleh dipertimbangkan untuk dilonggarkan. Dan kita tahu dalam setiap negeri itu ada zon merah, ada zon hijau dan sebagainya. Adakah kita juga perlu ataupun kerajaan juga perlu untuk menghadkan mungkin kemasukan kepada zon-zon merah ataupun zon-zon hijau ini? Ia bergantung kepada penilaian risiko semasa. Sekiranya banyak ya zon-zon merah di satu tempat tu, saya juga berpendapat ya kalau boleh kemungkinan ya aktiviti rentas daerah mungkin juga boleh dikenakan sekatan. Tapi ia bergantung kepada kes-kes yang dilaporkan pada pola kes-kes semasa. Demikianlah sebenarnya saya sangat mengharapkan jika aktiviti-aktiviti yang melibatkan peningkatan kes ini dapat dilakukan pencegahannya mulai sekarang ya bagi membolehkan kes dapat diturunkan dan kelonggaran dapat dilaksanakan semasa musim hari raya nanti. Dan bagaimana Prof melihat dari segi keberkesanan larangan rentas negeri itu terutama dalam kita ingin mengurangkan kes jangkitan? Pada masa ini kalau kita tengok dari segi pola tu, dengan pola peningkatan ni kita kaitkan dengan majlis-majlis yang dilaksanakan ya sebelum ini iaitu 2 atau 3 minggu sebelum ini. Dan kita melihat juga bahawa pola rentas negeri ini memang menyumbang kepada kenaikan kes semasa kita menghadapi MCO PKP yang baru-baru ni pada awal Januari. Dengan adanya larangan rentas negeri ni ia membolehkan kes ya tidak begitu mendadak seperti mana yang kita saksikan pada bulan Mac lalu. Dan saya sangat juga berharap ya larangan rentas negeri ini dapat diteruskan dan perlu juga dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada kes-kes yang mencatat di kawasan-kawasan mencatatkan kes yang tinggi. Dan kita masih ada lagi berbaki sekitar 13 ataupun 14 hari saja lagi untuk kita berpuasa. Kita lihat juga bazar Ramadan dan juga bazar Aidilfitri itu keadaannya sesak. Orang ramai bagi mengelakkan kluster tercetus. Adakah patut ia ditutup lebih awal ataupun bagaimana, Prof?
Saya berpendapat ia wajar ditutup lebih awal. Maksudnya kita pendekkan tempoh operasi yang membolehkan individu hadir pada waktu-waktu tertentu. Dan bagi pihak masyarakat saya mohon supaya kita berfikir panjang untuk keluar membeli barang-barang beli mengikut keperluan dalam keadaan semasa disebabkan kes meningkat. Kita perlu menghadkan pergerakan dalam tempoh ini dalam masa yang sama kita menitik beratkan untuk mengelakkan lebih banyak transmisi dan juga kemungkinan kluster-kluster yang baru. Dan saya bersetuju sekiranya operasi di bazar-bazar Ramadan ataupun yang seumpamanya dapat dipendekkan tempoh operasi ini. Dan dari sudut penganjuran ataupun penganjur itu sendiri dan juga penguatkuasaan, bagaimana kita nak pastikan kita dapat melakukan satu amalan yang terbaik untuk kita mematuhi kepada SOP-SOP itu? Saya mencadangkan supaya kita memberikan nombor kepada pengunjung maksudnya menghadkan bilangan individu dan sekiranya angka tersebut telah capai maksimal, kita tak benarkan lagi individu itu berkenaan yang mahu mengunjungi bazar untuk masuk ke dalam kawasan tersebut, dan ini dapat mengelakkan dari sebarang kesesakan. Dan dalam masa yang sama ada anggota yang memantau supaya setiap individu mengekalkan pemakaian pelitup muka dan menjaga jarak dan seterusnya, menjaga kebersihan tangan untuk mengelakkan sebarang kontaminasi. Dan di samping itu juga saya mengesyorkan mereka dalam kumpulan warga emas dan juga kanak-kanak tidak dibenarkan untuk hadir ke kawasan bazar Ramadan ataupun pasar-pasar seumpamanya. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM.